Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas Quran malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم يسر لنا في حفظ القرآن. اللهم اشرح صدورنا في حفظ القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah. Allah taala berikan kita kelapangan masa, ya, direzekikan untuk sama-sama bertemu lagi. Kabari kabene waras, ya. Alhamdulillah, Allah taala berikan kesihatan sama-sama. InsyaAllah malam ni kita masih lagi berada dalam suratul Fajr. Ya, surat Al-Fajr. Minggu yang lalu kita berhenti sampai ayat ke-20. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat yang seterusnya. Sebelum itu kita buat sedikit ulang kaji berkaitan kelas minggu lepas, yang mana peringatan Allah Ta'ala berkaitan dengan ada golongan manusia pada ayat ke-15 dan 16 berkenaan dengan manusia. Fa'ammal insan idza mabtalah, bila mana manusia ini diberikan padanya kekayaan, diberikan padanya kemewahan, diberikan padanya kemuliaan dan kesenangan. Waktu itu dia sombong dan dia berkata fayaqulu rabbi akraman. Waktu ni dia berkata Allah muliakan aku sebab aku ni kaya, aku ni banyak harta, aku ni berpengaruh, berpangkat, ya, orang kenal aku dan sebagainya. Waktu tu dia kata Allah ni muliakan aku. Tapi sambungan ayat ke-16, wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqah, dan apabila Allah Ta'ala sekat ataupun membataskan rezeki pada manusia, waktu ni dia berubah pula. Waktu ni rezekinya sempit, ya, banyak masalah dalam hidupnya. Ramai orang tak suka dia. Bisnes pun tak berapa cantik. Waktu tu susah. Waktu tu dia kata apa kat Allah? Fayaqulu rabbi ahana. Waktu ni Allah hinakan aku pula. Maksudnya tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut kalla bal la tukrimun al-yatim. Ya, sekali-kali tidak. Bahkan mereka ini, ya, tidak memuliakan anak yatim. Dan Allah Ta'ala sebut juga pada huraian yang panjang berkaitan dengan golongan tadi ini, sebenarnya waktu kita senang, waktu kita kaya, ataupun waktu kita susah, dua-duanya adalah ujian. Kalau orang waktu senang, ujiannya apa? Ujiannya dia syukur ke tak? Dia sombong ke tak? Dia manfaatkan tak? rezeki yang Allah bagi tu berkongsi dekat orang yang miskin, dekat anak yatim.
dan orang yang susah pula. Ujiannya adalah sabar. Bila mana susah, sabar tu kena tinggi. Ya, boleh jadi orang-orang yang susah ni kalau dia kaya tiba-tiba jadi sombong. Sebab tu Allah Ta'ala kekalkan dia jadi susah. Ya, kita doa, ya Allah, nak kaya, nak ada kereta Porsche, nak ada apa Ducati punya motor, ada macam-macam lah kita minta. Tapi Allah tak bagi saat ni. Sebab kalau kita ada, mungkin kita jadi orang yang paling sombong, orang yang paling riak. Jadi Allah Ta'ala berikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Jadi itu sedikit ulasan untuk ayat yang kita bacakan minggu lepas. Kita tengok terjemahan ayat hari ini, ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, apabila bumi dikoncangkan berturut-turut, yakni ianya berlaga-laga sehingga hancur lebur. Waktu terjadinya hari kiamat nanti, ya, gambaran yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ni sangat-sangat ngeri, sangat-sangat dahsyat. Yang mana gunung berapi akan meletuskan dia punya leluhan dia. Kemudian air laut, ya, akan bergelojak menjadikan tsunami yang sangat dahsyat. Ya, kemudian gunung ganang akan pecah berderai menjadi debu. Waktu tu tak ada siapa yang akan hidup. Huru-haranya hari kiamat ni, ya, sehingga kan manusia ni dah lupa dah dengan orang lain. Dia ingat diri dia sendiri je. Ya, Allahu Akbar. Kemudian ayat yang berikutnya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan bila berlakunya hari kiamat, selepas daripada itu, waja'a, dan datanglah Tuhanmu serta malaikat berbaris-baris. Bila dah selesai berlakunya hari kiamat, maka manusia kesemuanya, makhluk-makhluk Allah ni akan dihidupkan kembali di padang mahsyar. Waktu tu Allah dan juga para malaikat berbaris-baris, bersedia untuk melaksanakan tugasan, iaitu timbangan mizan, ya, iaitu menimbang antara amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Ayat seterusnya, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sedarlah manusia. Di sini ada dalam hadis menyebutkan waktu Allah Ta'ala perlihatkan neraka jahanam, ya, Allah memerintahkan malaikat ni tarik, bawa mai neraka ni ke depan manusia. Dan neraka padanya ada 70 tali yang dipegang oleh 70,000 para malaikat. Allahu Akbar. Neraka jahanam yang disediakan untuk orang yang derhaka, untuk orang yang melakukan dosa yang banyak di dunia. Dan pada hari ini, bila diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu juga yatadzakkarul insan, manusia baru sedar. Waktu ni kalau manusia sedar, dah tak ada manfaat. Ya, bilanya berlaku hari kiamat, naiknya matahari ke sebelah barat, waktu tu dah tak sedar, tak ada apa dah. Manusia nak menyesal, nak sedar diri, tak ada apa dah. Tapi kat sini Allah Ta'ala gambarkan, rakamkan dalam Quran, bahawa nanti bila neraka itu dibawa mai dekat manusia, manusia baru sedar diri. Dia tadzakkarul insan, dah tak berguna dah. Wa anna lahu dzikra. Ustaz, dia ni semua manusia ke yang nampak neraka tu? Semua manusia? Semua manusia, bermula zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir nanti, yang hidup sebelum hari kiamat. Surga tu tak ada nampak kan? Ini peringatan pertama kat sini. Neraka dulu. Dan pada hari itu diperlihatkan manusia, tetapi tidak berguna lagi. Wa anna lahu dzikra, dan peringatan itu tak lagi berguna.
Manusia nak sedar diri waktu ni tak guna dah. Kesedaran itu tidak memberikan manfaat kepada diri mereka. Kemudian sambungan ayat muka surat sebelah tu, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian orang-orang yang menyesal ni tadi, orang-orang yang baru sedar diri, mereka berkata kepada Allah. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita biasa dengar imam-imam Mekah, kalau dia bawa suratul Fajar, kena dekat ayat ni dia orang nangis terisak-isak. Kalau biasa dengar dekat YouTube, kalau nak cari syekh-syekh di Mekah, di Madinah, kalau dia baca suratul Fajar sampai ayat ni dia akan ulang-ulang. Mereka akan menangis terisak-isak sebab mereka merasakan mereka lah orang yang bertanya. Mereka lah yang minta ke Allah untuk balik kat dunia. Padahal mereka orang yang sangat mulia, imam besar Masjidil Haram. Mereka pun rasa diri mereka ni banyak dosa. Apatah lagi kita yang sedang bercakap ni lagilah. Yang mana bila mana sampai ayat ni mereka rasa sangat-sangat sedih. Kalau mereka ni lah yang akan bertanya dekat Allah nanti. Mereka ni lah yang akan minta ke Allah. Apa dia tadi? Kalau kita letakkan diri kita kat sini agak-agak macam, kita akan rasa menyesal yang tidak boleh dikembalikan lagi. Yaqulu ya laitani, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Mengerjakan kebajikan banyak, iaitu amal soleh, bersedekah, solat, puasa, zakat, banyakkan zikir. Kurangkan melakukan benda-benda yang lawa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk jadi orang yang betul-betul kuat di akhir zaman penuh dengan cabaran. Fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat menyeksa seperti azabnya yang sangat adil. Kat sini Allah Ta'ala sebut apa? Allah akan menyeksa mengikut pengadilan yang sangat adil. Tidak ada siapa yang teraniaya. Kalau kita buat dosa, kita fitnah orang lain buat itu ini, kalau kat dunia mungkin boleh lepas, dekat mahkamah dunia, terlibat dengan kes macam-macam, dirasuah, dia punya peguam dan sebagainya, hakim terlepas. Tapi dekat akhirat, mahkamah Allah, tiada siapa yang dapat berselindung. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin yang kita selalu baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dikunci pada hari itu, dikunci mati mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Selalu kita baca apa dia? Wa tukallimuna aydihim, ni tangan kanan dan kiri yang kita ada waktu ni tak boleh bercakap. Tapi dekat akhirat nanti mereka ni main bercakap. Dulu kat dunia tangan ni buat begini, buat baik, buat jahat, lakukan ini, dan sebagainya, buat zalim kat orang. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kanan dan kiri akan jadi saksi kat mana kita pergi. Dulu hidupnya banyak pergi beribadah, banyak melakukan kebaikan, banyak menolong orang yang susah. Semua tubuh badan kita ni akan berbicara di hadapan Allah. Kenapa Allah Ta'ala kunci mati mulut manusia? Sebab manusia ni sangat-sangat suka berbohong. Bila mulut ni sudah punya kunci, tangan dan kaki ni yang akan berbicara, yang akan menjadi saksi. Hidupnya dulu contohnya 70 ke 80 tahun digunakan untuk apa? Ustaz, yang cakap tu iman kita ke ataupun tangan kita, kaki kita tu? Tangan kita, badan, jasad yang kita ada sekarang. Bukan iman ke? Iman tu kita punya amalan. Untuk tubuh badan kita ni. Afwahihim ditutup, wa tukallimuna aydihim, tangan ni. Itu bermakna tangan ni amalan lah. Amalan kita, saksi yang kita buat kat dunia dulu. Tangan dan kaki akan berbicara apa yang kita buat dekat dunia dulu.
Jadi kalau nak buat dosa, tengok dulu tangan. Tangan yang akan cakap kat depan Allah nanti. Tengok balik. Mungkin sebelum ni kita tak rasa apa-apa, tapi malam ni mungkin kita dah belajar sesuatu. Nak buat dosa, nak buat zalim, tengok balik. Tangan kaki aku dulu akan jadi saksi ke akhirat. Termasuklah diri sendiri yang bercakap ni. Kita sama-sama lah ambil pengajaran. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan. Ini Allah SWT, ya, dia punya kuasanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini berita baik pula untuk orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala panggil, ya, Allah Ta'ala seru orang-orang yang beriman dengan panggilan yang sangat-sangat lembut dan sangat mulia. Wahai jiwa yang tenang. Siapa dia jiwa tenang ni? Orang-orang yang akan masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau nak buat nama cucu mutmainnah, tenang je. Ya? Orang tipu dia pun tenang je. Mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredainya. Waktu ni orang-orang yang beriman sangat-sangat seronok. Dahlah dipanggil dengan panggilan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredainya. Ustaz, adakah kita yang duduk kat sini boleh dengan InsyaAllah. Amin. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita semua, insyaAllah. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, yakni hamba-hambaku yang beruntung, yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan impian kita semua ada. Kita yang akan Allah Ta'ala panggil dengan panggilan yang sangat mulia. Waktu orang-orang yang berdosa ni tadi, yang sebelum kita baca tadi, orang-orang berdosa ni menyesal nak kembali dekat dunia, ya, dan takut dengan azab yang Allah Ta'ala sediakan. Tiba-tiba Allah Ta'ala panggil pula dengan panggilan yang sangat mulia, iaitu orang-orang yang hati jiwanya tenang. Mudah-mudahan kita orang tu, ya Allah Ta'ala pilih, insyaAllah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Itulah sedikit ulasan untuk ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang kita boleh bawa balik ke rumah nanti, insyaAllah. Baik, jom kita sama-sama perbaiki bacaan dan juga tajwid untuk ayat yang ke-21 sehingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Ustaz, kenapa tiba-tiba terus tinggi? Sebab maksud ayat kat sini iaitu waktu bumi ni dihancurkan sehancur-hancurnya. Kita ekspresikan bacaan tu dengan lagu tersebut dengan maksud ayat. Ya, itu kalau kita mengaji tahu maksud tu dia sonok. Kita rasa macam nikmat mengaji ni sebab tahu maksudnya. Sekali lagi ya. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Kalla majja ismun fasil idza ma asli dukkatil alif lam qamariyah aw ra tafkhim tebalkan ra
dakka ikhfa hakiki, dakka mad iwad. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Bagus, sekali lagi. Ni maksudnya dan datang Tuhan dan juga malaikat berbaris-baris. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Waktu ni kita sedih lah, takut. Sekali lagi ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkaru الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Waji'a, kat sini mat jaiz, mat wajib mat wajib muttasil, yaw huruf lin lembutkan sebutan. Yauma idzin, kemudian iklab. Iklab adalah nun mati atau tanwin jumpa dengan ba. Maka kat sini tanwin itu ditukarkan menjadi huruf mim, mim kecil. So sebutannya zin. Cuba. Bi jahannam. Bi jahannam. Jumpa Nanti dulu tak ni wajib. Di apa wajib. Wajib. Ini tak tidak ia dengan dia tu dimasukkan sekali ke macam mana tu? Ji je. Ji a. Ianya tak berfungsi lah. Bermakna yang macam lomba out tu panjang. Itu panjang. Panjang lah tu. Jinnya yang panjang. Dekat bawah ke atas dia ke? Tak ada. Ji yang panjang. Itu ya tu huruf mat, alif Kalau lam saya ya. baca wajia gitu. Sebabnya ya tu tak ada baris. Tak apa, kita belajar. Sebabnya dekat ya tu tak ada baris. Dekat ya tu cuma ada tanda ombak tu. Itu tanda panjang. Okey. Kemudian jahannam wajibul gunnah, wajib dengung dengan kadar 2 harakat. Kemudian dekat atas huruf mim tu ada waqaf